Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha? Ha? Duduk kat situ. Dalam bekang. Tiga aku semalam ni. Habis lah. Kau habis kan kau cas lah. Yang kau cas mana, Syafiq? Kami tak tolong bagilah saya keluar. Saya pegang. Oh tak ada, boleh pakai. Kau tengok bagi seorang tahu. Malam tu tak lain. Dia kat sini, dia tak ada, dia tak tahu depan ada tak. Dan ada cakap dalam. Okey okey. Ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Insya-Allah mudah-mudahan terbaik. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam live yang kita selalu buat setiap hari, tapi ini pun dah lewat ni kan, kita berhenti pukul 1. So kita ada masa 45 minit insya-Allah kan. Saya doakan Pak Ris doakan anda terbaik insya-Allah. Kan diberi kekuatan oleh Allah SWT, bukan nak tumbuk orang. Diberi kekuatan untuk berhadapan dengan setiap ujian, rintangan yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Allah beri kita ujian bukan untuk kita jauh pada dia, tapi semakin dekat dengan dia. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan bukan untuk menyakitkan hati orang, bukan untuk buat orang, tapi untuk buat kita jadi semakin tunduk kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Dunia hari ini cabaran ni sangat dahsyat. Sahabat-sahabat, jangan kita tak rasa pula. Pelik kan, duduk sebelah bara tapi tak rasa panas. Allahu Akbar. Ini kita takut ni. Kita sedang dilekakan dengan nikmat dunia. Kita sedang dilekakan dengan keseronokan hidup di dunia. Kita sedang dilekakan, dialpakan, Allahu Akbar, dengan kejayaan demi kejayaan yang kita dapat. Sedangkan amalan kita tak ada. Kan? Allahu Akbar. Jangan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah bagi kemenangan tapi itu istiraj. Jangan kita dapat kemenangan tapi Allah langsung tak nak pandang kita. Ini satu kerugian ni tuan-tuan, kena faham. Sebab tu kalau anda ada anak-anak, cek anak-anak punya amalan, bukan cek keputusan peksa dia semata-mata. Kita berbangga anak kita duduk kelas pertama. Kita berbangga tengok anak kita cipta kejayaan demi kejayaan di peringkat sekolah. Malah kita rasa sangat teruja tengok anak kita naik atas pentas menerima pelbagai anugerah. Tapi apa nilai semua tu kalau anak kita tak solat, anak kita tak pegang Quran, anak kita tak ada adab dengan mak bapak, anak kita jauh dengan zikir untuk ingat Allah. Kalau dia tak boleh ingat Allah, dia berada di atas pentas. Allah yang bagi dia atas pentas tu. Allah bagi dia kemenangan, tapi Allah takkan pandang dia. Nampak tak? Sebab dia tak ingat Allah, Allah takkan ingat dia. Ingat tu, sebagai mak bapak kena cek. Jangan seronok dengan kejayaan demi kejayaan anak. Besok engkau juga yang sedih. Besok engkau kongsi kat laman sosial ni. Engkau kongsi apa? Saya ada anak 6 orang, seorang tak tengok saya di hujung usia saya. Semenjak suami saya meninggal, anak-anak saya langsung tak ambil tahu. Kau yang menyesal esok, engkau yang menjerit, engkau yang melalak, engkau yang sedih, engkau yang menangis. Bila ada peluang bangunkan anak dengan Islam, tak nak. Bila ada ruang dan peluang untuk tarbiyah anak, tak buat. Kita hanya pandang anak dengan keputusan pepeksaan dia semata-mata. Kita lihat anak-anak dengan pencapaian akademik dia. Tak salah, tapi jangan tinggalkan agama. Agama duduk di depan, bukan di belakang. Biar anak kita bodoh, tapi Quran dia bijak. Biar anak kita bodoh, tak apa. Tapi solat dia tak tinggal. Untuk apa dia pandai tapi solat dia tak buat? Ini yang patut kita bimbang. Ini yang patut kita resah. Ini sepatutnya ada dalam jiwa kita kegelisahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah tarik kita. Allah nak ingatkan kita bergantung pada dia. Kita tak faham kalau satu keluarga anak dia 5 orang, suami isteri meninggal, 5 orang, 4 orang, 3 orang, 2 orang meninggal. Kita tumpang sedih tapi sekejap. Sebab apa sekejap? Sebab keluarga dia bukan keluarga kita. Tapi kalau Allah turunkan musibah untuk semua orang akan terasa. Namun begitu, bukan semua orang akan kembali pada Allah. Bukan semua orang akan cari Allah. Bukan semua orang sujud pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Contohnya Allah sedang tarbiyah kita. Bagi orang faham, Allah sedang tarbiyah kita. Harga barang naik. Allah nak kita buat apa? Allah nak kita buat apa, sahabat? Bila harga barang naik, beras tak ada dalam pasaran,
Alhamdulillah lah kita ada pemimpin-pemimpin yang saya nampak kalau Melaka kita bertuah. Semalam saya sebut tentang Kedah dan Terengganu. Melaka juga kita ada dua pemimpin muda yang semangat, yang selalu hentam, yang selalu menjerit, yang berjuang untuk rakyat. Alhamdulillah kita bangga. Kan daripada pemimpin yang duduk dalam ofis, hanya pandai cakap, hanya pandai tunjuk sana tunjuk sini tapi tak buat kerja, tak turun padang. Ini ada kita kat Melaka kita ada dua YB turun padang. Tengah-tengah panas, tengah-tengah hujan, susuri sungai, menjut. Dia masuk pasar raya, cek beras ada tak ada. Ini pemimpin kita nak. Ini pemimpin kita nak. Nampak tak? Ini baru kata ikut jejak Rasulullah. Kan? Fikir rakyat, baru dipanggil wakil rakyat. Kan? Kita nak macam tu lah. Rakyat tengah susah. Tapi saya nak bagi tahu, susah itu Allah yang izinkan, Allah yang hantar, Allah yang bagi, kena faham tu. Kalau orang yang beriman pada Allah, senang pun diingat Allah, susah pun diingat Allah. Allahu Akbar. Beza tuan-tuan Orang susah bangun tengah malam dengan orang senang bangun tengah malam tak sama. Makan berbeza-beza tu. Kena faham tu. Orang miskin bangun tengah malam dengan orang kaya bangun tengah malam tak sama makam dia. Kena faham tu. Setiap kita ada lebuh raya kita sendiri. Walaupun hala tuju kita sama tapi lebuh raya kita berbeza tuan-tuan. Ada orang mencari Allah dengan amalan tahajud. Ada orang mencari Allah dengan banyak sedekah. Ada orang mencari reda Allah dengan banyak bantu orang, khidmat orang. Ada orang dia mencari reda Allah, kasih sayang Allah dengan khidmat pada mak bapak. Bukan semua boleh jaga mak bapak tuan-tuan. Cakap sembang senang. Bukan senang nak main tarik mak bapak ni. Bukan senang nak angkat mak bapak, nak mandikan dia. Allah Akbar, bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah. Sebab itulah nak tarbiyah anak-anak, kena didik dia kenal Allah. Kita jangan bawa anak kita kenal kita. Kenal Allah. Kenal Pak Long, kenal Pak Nga, kenal Pak T, tapi Allah tak kenal. Apa hal? Nampak tak? Bukan main dia kuasai fizik, kimia, bayu. Bukan main dia mantap dalam bidang akaun. Bukan main dia bijak dalam bidang MS. Quran tak pernah pegang. Macam? Nak salahkan siapa? Nak salahkan siapa? Nampak tak? Mak bapak kena pikul tanggungjawab. Mak bapak kena pikul amanah yang diberi. Bukan suka-suka je salahkan orang. Menyalak sana, menyalak sini, salahkan orang. Mak bapak sendiri akan dipertanggungjawabkan di akhirat Allah. Allahu Akbar. Bukan mudah Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab tu bila Allah uji kita dengan pelbagai masalah, Allah nak kita kembali pada dia. Jangan sekali saya dengar orang yang bawa isu-isu tentang kesusahan ni ajak orang pergi masjid. Yang saya dengar ajak orang benci sana benci sini. Orang tetap memang salah, setiap orang ada kesalahan kelemahan dia. Tapi jom kita mengatasi setiap kesulitan kita dengan kembali pada Allah. Itu jalan Nabi ajar. Jangan cipta jalan-jalan lain. Itu akan menyulitkan lagi, membuka ruang kemurkaan Allah kepada kita, buat kita lebih jauh pada Allah. Bila Allah uji kita dengan kesusahan, balik pada dia. Bila Allah uji dengan kepayahan, balik pada dia. Bila Allah uji kita dengan penderitaan, balik pada dia. Bila Allah uji kita dengan jatuh, kita balik pada dia. Itu jalan dia, tak ada jalan lain. Jalan yang terbaik, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita cakap. Cakap je dalam solat tapi tak buat dalam kehidupan harian. Apa hal? Nampak? Kita baca tapi tak buat. Kita betul-betul khianat dengan amanah Allah SWT. Kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan lurus. Ya Allah, aku sembah Engkau. Tolonglah aku, Ya Allah. Kita minta Allah tolong tapi tak sembah dia. Kita minta Allah tolong tapi kita buat maksiat. Kita minta, Ya Allah tolong aku susah. Tapi pada waktu Allah panggil kita tak ada. Allah panggil kita ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Engkau besarkan laptop engkau. Engkau besarkan handphone engkau. Engkau besarkan dunia engkau. Engkau besarkan rumah engkau. Engkau besarkan kereta engkau. Dia yang maha besar, engkau kecilkan. Nampak tak? Ini cabaran kita pada hari inilah. Segala yang berlaku, pandang diri sendiri. Kita ada yang berlalak, banyak menangis. Macam mana kita nak berhadapan besok perjalanan yang lebih sukar. Lebih sukar, lebih payah, lebih dahsyat. Kesusahannya, darjah kesusahannya bergatus ribu kali ganda. Allahu Akbar. InsyaAllah. Sebab tu kita kukuhkan iman kita, kukuhkan setiap ibu. Bagaimana nasib madrasah? Ada tak yang berjuang-berjuang tu cerita pasal madrasah? Ada tak cerita pasal madrasah? Kita bukan dapat peruntukan daripada kerajaan. Kita bukan dapat perhatian daripada golongan konglomerat, golongan korporat tak ada. Kalau dia kenal madrasah tu, dia tolong madrasah tu. Yang madrasah yang tak dikenali oleh tokoh-tokoh korporat, madrasah-madrasah pinggir bandar, madrasah tak kerti buat marketing, madrasah tak kerti pasal TikTok, Facebook, madrasah yang tak kenal pasal dunia IT, macam mana? Adakah kita nak mereka cek kita baru kita bantu mereka? Itu ke Nabi ajar. Ada kita pernah doa, Ya Allah, aku nak bantu sebanyak mungkin orang susah. Pernah doa macam tu tak?
Minta maaf lah ustaz, ustaz tak jumpa saya, takkan saya nak cari ustaz. Wah, besar betul kau. Puh, gila babi betul. Kan, betul besar kita ni di sisi Allah. Ustaz tak tangkap saya, ustaz di madrasah, ustaz. Saya pun tak tahu berapa banyak kat Melaka di madrasah, kat Perak. Contohlah kalau orang tu Perak, orang tu Selangor kan. Saya tak tahu, kalau saya tahu saya bantu. Carilah. Bantulah orang susah, kau carilah orang susah. Macam mana nak cari kat Google? Bukan, tak payah pergi Google. Tak payah kau nak pergi Google. Tak payah. Engkau cari apa? Cari Allah. Ya Allah, engkau bagi aku limpahan rezeki. Aku jadi takut ya Allah kalau aku tak menguruskan rezeki ini dengan baik. Kalau aku tak menguruskan rezeki ini bijaksana, ya Allah, aku takut engkau akan tuntut di akhirat. Ketika ada jiran aku kiri kanan depan belakang, kelaparan, kehausan. Sedangkan aku diberi kekayaan luar biasa. Macam tu kita minta dengan Allah. Maka Allah akan hadirkan orang susah dalam hidup kita. Ini tidak. Bila orang minta bantuan, minta maaf lah, peruntukan dah habis. Peruntukan perlu, otak dah habis. Engkau individu, bukan syarikat. Apa salah bagi RM50, RM10? Sebab kita memang ada duit. Kita memang ada pendapatan. Kita memang ada simpanan yang besar. Apa salah bagi? Berilah. Sampai jadi kaya. Bukan jadi kaya baru nak bagi. Allahu Akbar. Kadang-kadang yang tuan-tuan kau pergi masuk bank. Kat tepi bank tu ada orang tengah minta sedekah. Jangan kau hina orang minta sedekah tu. Jangan kau saya pernah tanya seorang Habib. Habib Alwi pernah cakap saya macam ni. Habib, kadang-kadang kita tengah makan. Kadang-kadang kita tengah duduk. Tiba-tiba ada orang datang kata nak minta sumbangan buat masjid, nak minta sumbangan untuk bina madrasah dan sebagainya, Bib. Kadang-kadang Bib ni semua apa ni sedikit Bib. Skema ni Bib, bayar Bib. Bib kata bersenang je pada jawapan saya. Jangan ambil kerja Allah. Yakin Allah yang hantar dia pada kamu. Tak mampu bagi banyak, bagi RM1 boleh miskin ke? Kalau betul-betul dia tak tipu orang, RM1 kamu sudah menjadi saksi di akhirat. Jalan panjang itu dipanggil passive income. Ketika kamu duduk, pendapatan kamu sedang menghasilkan sesuatu yang besar untuk akaun anda. Dipanggil ASA, amanah saham akhirat anda. Jadi apa masalah ni? Tak boleh Pak Riz, kalau kita buat macam ni, kita menggalakkan skema-skema. Sebab tu kau jaga hubungan dengan Allah. Sebab bila kau jaga hubungan dengan Allah, Allah akan hadirkan kau magnet. Bila kau baik, kau akan tarik yang baik dalam hidup kau. Maka yang baik akan datang. Engkau solat tahajud tak buat, solat hajat tak ada. Macam tak ada hajat dengan Allah. Macam boleh cipta, boleh menguruskan dunia ni dengan sendiri. Sebab bijak, pandai, hebat, super power. Kan? Engkau tak ada baca Quran, tak ada zikir. Macam mana engkau kata engkau baik? Engkau tak ada amalan baik. Kalau engkau buat amalan baik, engkau akan tarik banyak benda-benda baik dalam hidup engkau. Maka orang datang tu sebenarnya peluang untuk engkau buat benda baik. Nampak? Faham ke faham? Kan? Engkau tengok masuk kedai makan, kenapa kucing pilih orang tertentu untuk minta makan? Sedangkan ada 50 meja dalam restoran. Ada 100 orang dalam kedai makan. Ada 40 orang dalam kedai makan. Kenapa kucing tak pergi setiap meja? Dia pergi kat meja kau. Kau tak faham. Engkau adalah magnet. Allah nak bagi engkau satu kedudukan yang tinggi dan terpuji. Apa masalahnya? Kucing bukan minta engkau satu piuk nasi. Kucing bukan minta engkau satu ekor ikan yang sempurna. Dia minta tulang je. Adakah engkau dengan anak-anak engkau makan tulang? Gatal sampai hancur? Tak. Apa salah engkau bagi? Itu makan rendah. Engkau bagi itu pun masih rendah. Kalau kau nak lebih tinggi, kan, orang makan makrifat, dia order ayam seko, ayam sepa, dia order, dia minta seko ikan, dia bagi kucing tu makan je. Selamba je. Sebab dia yakin rezeki Allah bagi. Dia yakin Allah yang hantar kucing tu pada, tak bukan Perdana Menteri. Takkanlah TYT yang hantar ikan pula, hantar kucing kat engkau. Takkan pula YB yang hantar kucing kat engkau. Takkan pula CEO mana pula yang hantar kucing kat engkau. Allah yang gerakkan kucing tu pergi kat engkau. Engkau tak rasa bertuah ke? Engkau tak rasa buntung? Engkau tendang dia dengan kaki engkau. Nampak tak? Sebab tu Allah tendang je permintaan kau. Engkau sombong, engkau mangkuk. Faham ke faham tak ini? Macam mana Allah tolak dia permintaan kita sebab engkau tolak pemberian dia pada engkau. Engkau faham tak ni? Kucing datang siapa hantar? Tuan kedai cakap apa? Tuan kedai kumpulkan kucing pagi. Okey. Angka nak cakap sikit pada kucing-kucing semua Okey, meja 40 pergi. Engkau meja 40. Engkau hitam dengar, tengok angka cakap, tengok papa cakap. Kadang-kadang orang cakap dengan kucing macam papa mama je. Macam cakap dengan kawan, macam cakap nak beranak. Ni kucing hitam tumpuk, meja tu kau punya tau. Ada ke macam tu? Tak ada. Faham tak? Allah gerakkan kucing tu pada engkau. Engkau tendang dia. Lepas tu kau minta pada Allah, ya Allah, bagikan aku rezeki. Ya Allah, anak aku sakit sihatkan. Ya Allah, isi aku sakit sihatkan. Engkau minta pada Allah. Tapi bila Allah hantar kasih sayang dia, engkau tendang pakai kaki. Apa cerita? Masalah? Faham ke faham sahabat-sahabat?
Lepas tu melalak, barang naik. Kita semua sama-sama terkesan. Kembali pada Allah. Minta pada Allah. Buat solat ajak ramai-ramai. InsyaAllah. Allah uruskan kita. Allah uruskan kehidupan kita. InsyaAllah, yakinlah. Tapi kita semua rakus dengan dunia. Kita sombong dengan Allah. Kita semua belagak dengan Allah. Nampak tak? Allahu Akbar. Kita semua. Office tetap 40 tahun kerja. Pak Haris, saya 40 tahun kerja. Oh, subhanallah. 40 tahun kerja, tuan-tuan. Bermakna 40 tahun ulang alik pergi office. Kita tanya soalan cepu emas, boleh? Bang, berapa kali abang pergi masjid? Adakah abang berjaya pergi masjid 40 tahun? Oh, nampak? 40 tahun pergi cari rezeki. Tapi tak pergi rumah Allah nak cari Allah SWT. Rumah dia tu. Masjid. Apa salah singgah? Apa salah hadir sekejap? Ada kuliah, ada kelas, solat. Apa salah? Sibuk sangat ke kita? Wah, sibuk minta Allah. Engkau minta Allah? Kau tak malu ke engkau sibukkan urusan kau kat dunia ni? Kan sampai urusan akhirat engkau tak bawa masuk. Tiba-tiba engkau minta Allah, ada masa pula. Nampak tak? Kita ni kena betul-betul jalan yang betul, tuan-tuan. Susah macam mana pun, setinggi gunung susah kita, seluas lautan Allah hantar kasih sayang dia. Kita faham tak ni? Allah Akbar. Allah tak ada masalah nak bantu kita. Masalahnya kita. Kita tak cari dia. Kalau cari dia pun kita cari hanya seminit. Tapi lebih masa yang ada, kita cari dunia. Allah. Seminit yang kita peruntukkan 5 minit doa. Pun ingat macam-macam. Solat Allahu Akbar. Itu je kita ingat. Lepas tu habis lanyut. Lenyai. Lenyap. Kan? Tak ingat rakaat ke berapa. Al-Fatihah dah baca ke belum. Nampak tak? Baru naik rakaat ketiga. Masa naik rakaat ketiga tu terfikir. Tadi ada baca tak tahiyat awal? Kan? Tadi rakaat kedua ke ketiga? Ke ni rakaat keempat? Nampak tak? Tak belajar. Kita tak ada ilmu. Sebab tak nak belajar kan? Jadi masalahnya akan berlaku dalam kehidupan kita. Solat rosak, hidup rosak. Faham? Faham tak sahabat? Solat yang rosak akan menghasilkan kehidupan yang rosak. Pak Haris, saya tak solat tapi kehidupan saya bahagia. Pada engkau. Pada engkau. Engkau yang rasa bahagia. Engkau yang rasa bahagia. Orang minum todi. Dia kata siapa? Dia kata siapa minum todi? Best kan? Satu dia minum lagi. Dia yang rasa best. Tapi azab yang menunggu dahsyat. Allah bagi kau berasa best. Allah yang bagi. Sedap tu Allah yang bagi. Allah nak kau leka dengan nikmat dunia ni. Yang akan tercabut daripada roh dan jasad engkau. Dia akan pergi bersama roh engkau. Apa tu? Kesakitan. Sedap tinggal. Sedap tinggal. Sakit akan bersama dengan jasad roh engkau. Allahu Akbar. Kita pergi bersoalan. Soalan. Soalan daripada TikTok. Queen Intan Nikaila. Assalamualaikum Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak beribadah dengan semangat kerana Allah SWT, tidak down kerana orang kata? Sebab selagi engkau hidup dengan makhluk, selagi engkau letakkan makhluk sebagai sasaran hidup engkau tak akan ada Allah. Aku tolong dia pasal aku tak nak nanti orang cakap pasal aku. Kau nampak tak? Aku sedekah ni, nanti orang cakap kalau aku tak sedekah kan orang salahkan aku. Aku sedekah. Nampak tak? Nampak tak hidup kita? Makhluk sentiasa memelenggu kita, merantai perjalanan hidup kita. Selagi ada makhluk, engkau tak akan dapat buat ibadah dengan seronok. Engkau tak akan dapat buat ibadah, dapat rasa nikmat. Engkau makan durian, kau dapat rasa nikmat durian. Engkau makan nasi ayam, kau dapat rasa nikmat bestnya nasi ayam. Engkau pergi KFC, engkau pergi McDonald's, engkau pergi pizza, engkau pergi macam-macam kedai makan, bestnya. Tapi pelik kan? Solat tak dapat rasa nikmat. Bab lain semua dapat rasa. Tidur pun rasa sedap-sedapnya. Kalau boleh nak tidur lagi. Kadang-kadang jam dah berbunyi, alarm dah bunyi. Kita tidur lagi. Nak tambah lagi 5 minit, 10 minit, 5 minit. Rasa macam tak cukup tidur tadi. Tapi bab ibadah kalau boleh nak cepat habis. Kalau boleh solat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Imam baca subuh tadi panjang sangat. Aduh, letih betul lah. Tak nak datang lagi. Sebab imam baca panjang. Nampak tak? Nikmat ibadah tak dapat. Sebab apa? Sebab sepanjang hidup kita, kita letakkan makhluk sebagai pegang kita. Kita pergi office, kita buat kerja kerana nak tarik perhatian majikan. Siapa-siapa yang buat baik kerana Allah, Allah akan tahu orang baik dalam hidup dia. Itu perkara asas. Nampak tak? Itu perkara semua orang faham tu. Sepatutnya dah kena faham tu. Jadi bila kita buat ibadah tu kerana Allah, Allah tahu. Allah tak akan zalimi kita. Ingat Nabi Yunus kata apa? Apa Nabi Yunus kata? Dalam ikan nun. Kalau tak ada kalimah tu kata Allah, dia pun habis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mengaku bahawa kita menzalimi diri kita. Allah tak pernah zalimi kita. Kita zalimi diri kita.
Nabi Yunus kecewa dengan umat dia. Nampak tak? Rasa kecewa itu menyebabkan dia terdampar ke tengah lautan. Allahu Akbar. Mengaku dia silap. Kita ada buat pengakuan tak dengan Allah kita silap. Kita asyik cakap orang lain semua silap. Kita mana ada silap? Orang je semua tak betul. Kita betul. Apa kata Nabi Allah Adam bila terdampar kat dunia ni? Allahu Akbar. Tanpa surat benang pun. La ilaha illa ant. Rabbana la tizigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Betul. Rabbana zalamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan? Itu Nabi Allah Adam kata. Dia telah menzalimi kami, telah menzalimi diri kami ya Allah. Kita sentiasa menzalimi diri kita. Kita beribadah tapi tak rasa nikmat. Kita beribadah tapi tak Allah sebagai matlamat kita. Allah matlamat kita ialah Allah SWT. Kita kena gerak ke arah tu. Nampak tak? Kalau boleh buat sedekah, jangan tunjuk kat orang. Tak payah gunakan media-media macam ni. Tak payah tuan-tuan. Tak payah. Alhamdulillah lah, saya bawa balik pada haji. Allah, kau cerita orang pahal. Engkau menunaikan haji kerana Allah, bukan kerana orang. Dah lama tak nampak man. Pergi umrah. Alhamdulillah, itu cakap tu je. Pergi umrah, Alhamdulillah. Ui, hebat engkau. Biasalah. Lingkup. Goodbye. Nampak tak? Orang borak, kita masuk. Nak tunjuk kat orang, kita baru keluar 4 hari. Keluar 3 hari. Habis. Nampak? Kita keluar tu kerana Allah, bukan kerana makhluk. Saya ni, saya nak kongsi sikit lah. Pak Riz, saya ni keluar sebulan. Tak payah cerita tu. Kata ni pengalaman saya lah. Saya jumpa orang, ada pengalaman. Tak payah cakap, kita ni keluar apa. Tak payah. Sembunyikan daripada pengetahuan orang perkara baik kita. Kan? Sembunyikan perkara baik itu. Sembunyikan. Untuk apa? Untuk apa? Nak cerita kat orang untuk apa? Adakah kamu buat cerita benda baik? Tuan-tuan, paling tinggi kita dapat view banyak je tuan-tuan. Kita nak pahala yang banyak. Kita nak nikmat yang banyak. Kita nak kasih sayang Allah yang banyak. Bukan view yang banyak semata-mata. Nampak tak? Cari hantu pun view banyak. 10,000, 8,000, 7,000. Marah orang yang cari hantu tu pada saya. Kan? Syak hentam saya. Hentam lah. Apa kita kan? Kita nak bercakap kerana kebenaran. Kita tak nak orang dilekakan dengan dunia. Kita tak nak kita cari syaitan. Nabi tak pernah ajar kita cari syaitan. Kenapa cari? Maka Allah hadirkan kelekaan tu. Bila saya buat live macam ni, orang tak nak tengok. Tak apa, kita teruskan. Tak ada hal. Sebab kita bukan buat untuk orang puji kita. Kita buat ni sebab ini tuntutan. Bukan pilihan. Kita bicara tentang kebaikan, bukan pilihan. Ini tuntutan. Allah minta kita buat benda baik. Nabi suruh kita buat benda baik. Kita buat. Orang suka tak suka, itu hak orang. Nampak tak? Tapi bila kita buat maksiat, ramai orang tengok. Allah nak kita kekal dengan maksiat. Sebab apa? Sebab kamu tidak lagi dipandang oleh Allah SWT. Kamu mensolok. Bila orang banyak tengok bila kamu buat maksiat, apa akan kamu buat? Besok kamu buat lagi kan? Setiap hari kamu buat betul. Sebab orang banyak tengok kamu. Apa jadi akhirnya? Kamu kekal dalam buat maksiat. Allahu Akbar. Kamu nak menjadi sebahagian daripada orang yang buat maksiat ke? Kamu nak menjadi sebahagian daripada orang yang tinggalkan Allah ke? Kamu nak menjadi sebahagian daripada orang yang menghidupkan maksiat ke? Kena belajar tu tuan-tuan. Jangan jadi asbab orang buat maksiat kerana kita. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini kena betul-betul jelas ni tuan-tuan. Ni perjuangan ni bukan perjuangan gurau-gurau ni. Pak Riz, anak saya susah Pak Riz. Anak saya ni kan pergi sekolah, alah, hai saya susah hati. Dia ni kawan orang salah. Dia ni kawan orang tak betul. Dia ni kalau keluar rumah balik lambat. Macam ni saya nak buat? Nampak tak? Ada masalah tak? Bila ada masalah, engkau tutup mulut engkau, jangan cerita hal orang. Itu kunci besar tu. Engkau cerita buruk orang, engkau tak perasan ke buruk tak sampai kat dalam hidup engkau? Engkau perlukan komitmen. Engkau perlukan disiplin yang tinggi. Engkau perlukan kesungguhan luar biasa untuk selamatkan anak engkau. Kau faham tak? Sebab tu orang beribadah ni sungguh-sungguh. Dia tak main-main. Orang beribadah tu seakan-akan ini terakhir kali. Kali terakhir. Tak ada lagi peluang untuk beribadah. Dia buat semaksimal yang boleh. Dia buat sungguh-sungguh. Dia henjut gila-gila. Sebab dia tahu dia tak ada peluang lagi. Mungkin ini hari terakhir saya buat live. Mungkin saya tak jumpa lagi tuan-tuan besok. Peluang terakhir ini saya tak akan lepaskan. Saya nak henjut betul-betul. Saya nak setiap perbincangan saya, setiap apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberi impak dalam hidup orang lain. Itu saya harap dengan kasih sayang Allah, dengan reda Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu kalau kita nak dapat satu yang terbaik daripada Allah, cek kehidupan harian kita. Kalau kita nak bersungguh-sungguh dalam ibadah, cuba cek kehidupan kita. Mata kita guna untuk apa? Mulut kita guna untuk apa? Bukankah Nabi dah bagi tahu kita, banyakkan tasbih. Aksurukum salatan alayah, kata Nabi. Siapakah orang yang dapat syafaat Nabi? Orang yang paling banyak bersalawat kepada aku, Nabi kata.
Tapi kita buat apa? Mulut kita paling banyak cerita orang. Mulut kita paling banyak kata orang. Bertentangan dengan apa yang Nabi lafazkan, apa Nabi kata, Nabi perjuangkan. Tiba-tiba kita nak syafaat Nabi. Syafaat akbar daripada Nabi. Syafaat paling besar. Syafaat paling utama. Engkau rasa boleh dapat ke? Nabi kata banyak tasbih. Nabi kata kalimah la ilaha illallah, jangan lepas. Nabi kata, ungkapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Satu amalan yang sangat besar, memeratkan timbangan mizan. Tapi mulut kita tetap cakap ala orang. Subhanallah. Macam mana? Jadi cek mulut kita, cek mata kita, cek telinga kita, cek tangan jari kita, kaki kita, cek seluruh diri kita, apa yang telah kita buat sepanjang hari, setiap hari. Adakah kita sedang berjalan ke syurga Allah atau ke neraka? Adakah kita sedang menghampiri Allah atau menghampiri syaitan iblis laknatullah? Kena cek. Kalau orang lain tegur kita, mungkin kita marah. Tegur diri kita sendiri. Betulkan diri kita. Remind diri kita. Sahabat, hidup tak lama sahabat. Sekejap. Perasan tak minggu demi minggu berlalu macam tu je. Hari demi hari berlalu. Genap seminggu, datang minggu baru. Sahabat, hari demi hari yang berlalu tidak akan berganti. Amalan yang tinggal tak boleh berganti tuan-tuan. Sebab tu sedaya upaya, semampu yang boleh, bersungguh-sungguhlah kita mencari reda Allah. Apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, apa saja yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita, apa saja berlaku dalam kalangan kehidupan kita, apa saja berlaku di negara kita, sebenarnya semuanya di bawah pengetahuan Allah. Allah nak kita ramai-ramai umat Islam, ramai-ramai penuhkan masjid. Allah nak kita umat Islam bangun sepertiga malam, bangun awal pagi tahajud tuan-tuan. Allah nak kita bertahajud. Tuan-tuan rasa dengan kepakaran tuan-tuan dan saya, kebijaksanaan tuan-tuan dan saya, kehebatan kita, mampu ke untuk ubah segala-galanya yang berlaku kat Malaysia ni? Tak mampu tuan-tuan, melainkan Allah. Balik pada dia. Dia saja harapan kita. Dia saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya pada dia kita berserah. La haula wa la quwata illa billah. Kita berserah sepenuhnya pada dia. Soalan. Bantu kita tap screen tuan-tuan. Daripada TikTok, daripada Sofi. Pak Aris, ada ustaz kata jangan sebut sahabat syurga hanya kerana Allah hanya Allah SWT saja yang menentukan syurga. Betul ke? Macam ni tak faham macam mana? Pak Aris, ada ustaz kata jangan sebut sahabat syurga. Kalau kita mention jangan sebut sahabat syurga. Sahabat syurga tu doa. Itu doa. Kan? Setiap perkataan kita yang baik adalah doa. Kan? Ini sahabat-sahabat syurga saya. Bukan kita kata ini sahabat-sahabat yang saya tentukan ke syurga Allah SWT. Bukan, ini doa. Kan? Setiap perkataan itu adalah pengharapan kita pada Allah SWT. Allah maha pandai, Allah maha bijak. Allah tahu apa yang kita lafazkan, apa yang kita katakan. Itulah pengharapan kita supaya sahabat-sahabat kita adalah ahli-ahli syurga. Kan? Pengharapan yang jujur, pengharapan yang telus, pengharapan yang benar-benar datang pada hati kita. Pengharapan yang mengharapkan Allah. Kan? Subhanallah, kita mengharapkan semua kawan-kawan kita adalah ahli syurga. Takkan kita kata, adik aku tengok cara engkau ni memang confirm neraka ni. Memang betul Allah yang tentukan syurga neraka setiap manusia. Tetapi mengharapkan syurga itu, mendambakan syurga itu adalah milik kita yang kita harapkan daripada Allah. Satu, kita berdoa, wudu'ni astajib lakum, kita berdoa pada Allah. Nampak tak? Kita mengharapkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Malah siapa sangka menyelamatkan seekor anjing yang kehausan itu lebih tinggi makam dia daripada orang yang bunuh alik ke masjid tapi akhirnya penuh hasad, penuh dengki dan Allah lempar ke dalam neraka. Nampak tak? Jadi kita tak boleh label orang. Baik kita baik sangka dengan semua orang. Husnuzan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu yang saya tahu sedikit. Kan ustaz anda tu benar, kan? Katanya benar. Yang ini yang saya tahu. Tak banyak, sikit saya kongsikan. Wallahu a'lam. Kan kita raih setiap perbezaan. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan seterusnya? Saya nak jawab daripada TikTok. Apis AZ Shopee bosku, apa sentap Aris kena atas hidung saya. Ni cerita macam Ahmad Espu kan. Dia kata, "Cih, kan, tarik jatuh ke muka Ahmad Espu." Batang hidung Ahmad Espu. Aku tak masuk dalam cerita ni ah. Ahmad Espu bising kan. Allahu Akbar. Kan? Sahabat yang dirahmati Allah SWT. Kan? Kita semua mencari kasih dia. Kadang-kadang kita terlebih mencari kasih makhluk. Kan? Kita cari reda dia. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Allah sedang mandang kita sentiasa mencari pandangan makhluk. Kan? Satu, dalam live ini kita mengingatkan.
supaya kita sentiasa dekat dengan Allah, supaya terikat dengan janji Allah, terikat dengan jalan yang telah kita persetujui ketika roh ditiup ke jasad kita di dalam rahim ibu dulu. Nampak tak? Kita punya akad Allah, 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 Allah. Sebab tu ada ruang, ada masa untuk belajar. Jangan setiap hari yang berlalu tak belajar, tuan-tuan. Setiap minggu Isnin sampai Ahad mesti ada ruang kita belajar. Setidak-tidak seminggu sekali belajarlah kitab, belajarlah kelas, pergilah masjid. Kalaupun terlalu sibuk pun, ikuti kelas-kelas pengajian ustaz-ustaz yang kita yakini. Kan? Yakini mereka benar ahli sunnah wal jamaah. Antaranya Ustaz Abdul Samad, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Wadi. Contohnya, ini antara ustaz-ustaz yang kita boleh ikut. Kan? Ada saya ikut, ada banyak lagi lah. Contohnya ada ustaz tak popular kat kalangan kamu, tapi ilmunya hebat, ilmunya dahsyat, tapi tak popular di kalangan kita di media sosial. Contohnya Syekh Nuruddin Al-Banjari, orangnya hebat. Kan? Orangnya hebat tapi orang tak kenal. Kan? Banyak orang tak ikut. Kan? Adalah 15 orang, 20 orang, 30 orang, tapi subhanallah, orang ni hebat, tuan-tuan. Kan? Subhanallah. Kan? Jadi kadang-kadang kalau kita kenal seorang penceramah, berhati jugalah. Berhati terutama yang tasawuf kan, berhati ahli sufi. Saya ikut juga ada beberapa ustaz yang hebat-hebat. Dan sebab saya dapat, kita mesti dapatkan pandangan daripada ustaz-ustaz kita. Ustaz kat Facebook ni saya kongsi, ada satu nama watak besar dalam Facebook, dalam TikTok contohnya, kan. Saya dapatkan pandangan ulama, dapatkan pandangan para habaib. Kata Habib, nama sekian-sekian ni Habib, macam mana pendapat Habib? Jadi orang yang arif dia akan ulas, okey, ini boleh teruskan. Ini dia punya pencerahan bagus, ilmunya bagus, tak tipu, hadisnya betul, hadis sahih. Ada yang kata, ini banyak bercampur ni, ada banyak hadis tak betul, hadis tak sahih. Kita tanya, soalannya, nak tanya siapa Pak Riz? Saya tak kenal siapa-siapa. Sebab tu kena pergi masjid. Di masjid, setiap minggu ada 3 atau 2 atau 4 kali kelas pengajian. Pelbagai ilmu. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqah, ada ilmu tasawuf. Pelbagai ustaz datang. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis. Jadi, daripada ustaz-ustaz ni datang, pergi jumpa. Ni teknik. Jumpa ustaz, minta tolong ustaz. Saya nak tanya. Saya ada ikut kat live ni, saya ikut satu kelas pengajian. Kan? Ustaz sekian-sekian ni. Pendapat ustaz macam ni. Sebab berhati-hati tuan-tuan ni. Kalau masuk dalam live, siapa-siapa boleh, walaupun fahaman ni berbeza, walaupun fahaman ni sesat, dia masih boleh buat live. Sebab pemilik TikTok, pemilik Facebook ni, dia bukan ada ilmu agama. So dibenarkan siapa saja selagi tak langgar peraturan. Selagi tak langgar peraturan TikTok tu sendiri. Tapi kalau dia ajar sesat, dia buat betul-betul, TikTok kan tahu. Kan? Tiba-tiba dia kata, okey, bulan puasa masih kita boleh berjimak dengan isteri kita. Wah, ini berita baik. Kalau ustaz ni kata boleh lah. Nampak tak? TikTok tak akan halang. Faham? Sebab TikTok tak faham tentang hukum akam. TikTok tak akan faham tentang syariat. Tapi kalau kita tunjuk lembu nak sembelih, hukumnya halal. Dibenarkan Islam sembelih lembu. Korban. Kekar. Tapi tunjuk kat TikTok, ban. Nampak tak? Sebab melanggar peraturan dia. Kita Islam tak ada langgar peraturan. Sembelih haiwan tu dikata halal. Tapi dia yang limbat banyak makanan yang sembelih. Kan? Dengan McDonald, dengan KFC-nya, kan? Dengan Starbucks-nya, dengan belambak semua kan. Contohnya kan, ada burger apa semua. Takkan burger tu datang dari langit? Mesti nak sembelih juga. Kan? Nampak? Bagaimana pemikiran orang bukan Islam tu, kan? Yang hebat-hebat ni, kan? Cuba mengganggu amalan kita. Kena hati-hatilah kita orang Islam kena bijak. Satu, tanya guru kita. Satu, setiap orang mesti ada mursyid. Mesti tanya tuan guru dia. Mesti ada guru. Tak boleh belajar memang bantai je. Faham tak? Ni ilmu dunia ni bercampur baur dengan ilmu akhirat. Nanti kita lingkup. Salah faham nanti. Macam-macam lah. Kita tak masuk lagi fahaman-fahaman yang lain yang membenar satu yang telah kita persetujui. Ulama' bukan kita. Ulama' telah persetujui. Ni tak boleh buat. Datang satu pendapat. Ini boleh buat. Keliru kita. Tanya. Pergi kelas. Ustaz, ni ustaz kata macam ni. Boleh ke ustaz? Ustaz ni akan bagi. Ada dalil yang semua siap. Kan? InsyaAllah. Wallahualam. Next. Daripada TikTok Azida. Betul Pak Riz, lega ada ramai yang bagi motivate macam ni tanpa politik. InsyaAllah lah. Pening lah. Politik ni pening. Kan? Subhanallah. Kalau nak cakap benda benar, kembali pada Allah, kembali pada Rasulullah SAW. InsyaAllah jalan tu benar. Jalan terbentang luas, insyaAllah. And sebab kalau melibatkan politik, semua nak jaga hati. Tak boleh cakap nak jujur. Tak boleh cakap jujur lah, semua nak jaga hati. Nampak tak? Kadang-kadang salah, jelas salah. Kalau cakapkan semua benci kita. Kita tak heran orang benci kita. Kita takut Allah benci kita. Kita tak heran orang buang kita. Kita takut Allah buang kita. Kita tak heran orang tak pandang kita. Yang kita takut kita tak dapat pandangan Allah SWT. Tak ada masalah.
Dan subhanallah, ada orang dia cakap benar, semua bantai dia, bantai pam bantai dia. Kita hidup bukan kerana pandangan orang ke atas kita. Kita mencari pandangan Allah ke atas kita. Nampak tak? Kita mencari reda Allah. Orang tak pandang kita tak ada hal. Janji kita cakap benar. Bila kita cakap benar tu orang tak suka, itu hak orang. Kita mesti fight. We all are fighter. We must fight to the end. Kita mesti berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Next. Daripada Abah Zeni. Ya, Abah Zeni. Di TikTok, Pak Haris, bagi nasihat atau tips untuk sentiasa merendah diri seperti Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Subhanallah. Tak ada pilihan. Ikon terbesar nombor satu ialah Rasulullah SAW. Baru datang ulama-ulama, guru-guru kita. Jangan letakkan guru kita tinggi sampai kita tak nampak Rasulullah. Rasulullah nombor satu. Rasulullah ranking nombor satu. Jangan letakkan, walaupun kamu berguru, kadang-kadang kita tak asuk pada guru kita sampai terlupa nak pandang Rasulullah. Sampai kita tak nampak apa Rasulullah kata, kita asyik nampak kata nak guru kita. Berhati-hati ni. Kadang-kadang guru ni pun, ada segelintir guru yang dia buat orang tak asuk pada dia. Dia buat orang teruja pada dia. Dia buat orang sanggup buat apa saja untuk dia. Oh, ini bahaya ni. Nampak tak Berhati-hati. Sebab tu kalau kita belajar kat masjid ada banyak guru, itu lebih bagus. Jangan satu je. Kena banyak guru-guru kita. Sebab ilmu fiqah lain guru dia. Ilmu tafsir lain guru dia. Ilmu tasawuf lain guru dia. Allahu Akbar. Kena ada macam tu. Baru kita akan nampak. Sesuatu yang kita belajar ni, kita mesti ada batas juga. Bukan mentam je. Sahabat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dan reda Allah. Ingat pesan saya baik-baik ni. Bukan sebab saya bagus, tapi kita sampai panjang-panjangkan. Bila kita nak dapatkan kasih sayang Allah, hidup kita mesti berkasih sayang. Nampak? Kalau kita nak kasih sayang Allah, kita mesti hidup berkasih sayang. Nampak? Kalau kita kaya dengan kasih sayang, kita tak akan benci satu sama lain. Itulah ciri-ciri, itulah pakaian ahli syurga. Siapa ahli syurga? Tak tahu siapa dia. Tapi pakaian ahli syurga dapat dilihat dengan cara apa? Orang tu, dia buat benda baik, dia tak pernah cerita benda baik yang dia buat. Nampak tak? Dia buat benda baik, dia tak pernah ungkit apa yang dia buat. Orang buat buruk kat dia, dia tak pernah lafazkan buruk tu pada orang lain. Allahu Akbar. Susah nak jumpa zaman ni. Bukan senang. Nampak tak? Dia buat benda baik, dia tak cerita kat orang pun benda baik. Kita dengan ada media sosial ni, semua benda baik kita nak cerita kat orang. Last kali, konten. Bagi orang motor, bagi orang kereta, rupanya konten. Semata-mata nak dapat view yang banyak. Kau tengok tak zaman sekarang? Gila. Nampak tak? Semata-mata nak dapatkan pandangan orang, kita sanggup buat apa saja. Allahu Akbar. Yang biasa jadi alim, yang bukan ustaz berlagak macam ustaz. Pakaian ala ustaz. Kita masyarakat tak pergi masjid, semua orang baik kita anggap ustaz. Pakai songgok jadi ustaz. Pakai kep macam aku jadi musibat. Kita pandang orang macam tu je, kelip mata pam macam tu je. Kita tak bersih orang. Kita baik sangka dengan makhluk. Kita baik sangka sama kita. Rasa sayang sama kita. Sebarkan kebaikan. Satu saya kata, masuk live saya ni syarat dia apa? Sebarkan salam. Itu tiket masuk ke live saya ni tak ada bayar kan? Satu sen tak bayar. Saya pun tak minta orang, kat TikTok tolong bagi saya gift. Yang bagi alhamdulillah, tak bagi saya tak ada kata, kena bagi tak. Syarat masuk ke live saya ni kan, di kedua-dua medium ni, beri salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Sebab ini perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita kasih sayang Nabi. Kita sayang Nabi, tapi perbuatan sekecil-kecil lagi salam kita tak buat. Macam mana? Wah, mentang-mentang kaya, muka dah sebiji macam rainbow kena peluru. Nampak tak? Nabi, wajah Nabi sentiasa senyum. Terukis senyuman. Kita jadi CEO, jadi YB dah berlagak. Dah lah cermin gelap, tak nampak orang. Nampak tak? Dulu sebelum menang, nampak tak? Buka cermin, sekarang dah berjaya. Tak nak. Kita, siapa pun kita, YB ke, raja ke, presiden ke, menteri ke, CEO ke, ketua kampung ke, siapa pun kita, baiklah dengan orang. Sebab jenazah kita tak akan pergi kubur sendiri. Jenazah kita tak akan mandi sendiri. Faham ke faham? Jenazah kita tak akan masuk ke liang lahat dengan sendiri. Jadi, sementara hidup ni, sebarkan sayang kita pada orang. Sebarkan kasih sayang kita pada orang. Sementara hidup ni, sebarkan kebaikan. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang. Nampak tak? Kita nak sebarkan kebaikan. Kita nak sebarkan kasih sayang. Kita nak sebarkan sesuatu yang positif. Hentikan yang negatif. Kan? Hentikan perkara-perkara buruk. Kita belajar untuk hentikan sekarang. Ya tuan-tuan, mana kita pergi, telinga kita kan terbuka dua macam cawang, macam Astro punya cawang ni. Nampak tak? Mana kita pergi, orang cerita hal orang. Alihkan pandangan anda bukan pada yang sedang mengumpat. Alihkan pandangan anda. Nampak?
untuk beri isyarat kita tak nak dengar apa dia cakap. Zikir dalam hati. Belajar zikir dalam hati. Kalau kau berani orang 34, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau tak ada kerja lain mengumpat, la ilaha illallah. Itu kalau kau baik gitu. Kadang-kadang bukan kenal pun kan, duduk-duduk orang datang mengumpat, ni Pak Riz, saya nak cerita sikit Pak Riz, ada macam ni, cini. Saya selalu dapat kan, cuba kuatkan diri kita, ya Allah, kan, aku tak ada kemampuan melainkan kembali pada Engkau. Zikir dalam hati. Satu kita belajar 24 dan 12. 24 dan 12 banyak buat apa tak tahu. 24 dan 12 saya nak jumpa anda semua. Bukan di dalam macam ni. Live secara bertalaki, depan dengan depan. Bau roh ilmu tu. Baulah power kita punya ceramah, baulah kita. Baulah terasa, hasil dia terasa, nikmat dia. 24 dan 12, dia setia City Convention Center. Dia setia alam. Program yang kita letakkan di tempat yang sangat mahal. 50,000 lebih kita bayar untuk dapat tempat tu. Tuan-tuan, kita blok daripada awal tahun. Lama. Untuk pastikan bahawa dengan izin Allah, kita dapat kumpul semua. Lebih kurang 2,000 orang kita bicara tentang kehidupan. Hari ini tuan-tuan, dah lama kita tak bicara tentang sesuatu yang baik dalam kelompok yang besar. Selepas era PKP, kita masing-masing buat haluan masing-masing. Kita lebih kenal Google Meeting. Kita lebih kenal Zoom. Tapi tak kenal lagi talaki. Malah lebih sedih orang tak pergi masjid, belajar menggunakan konsep internet. Sedangkan dah tak ada halangan pergi masjid. Dah tak ada sekatan pergi masjid. Malah tak ada saman pergi masjid. Orang masih tak nak pergi masjid. Dah terbiasa dengan Zoom, Google Meeting dan sebagainya. Satu kesedihan. Satu kerosakan pada iman. Sedangkan boleh pergi, boleh bertalaki dengan guru. Boleh berjumpa dengan guru, boleh bertanya secara peribadi. Boleh sentuh kita laki dengan laki, ustaz kita salam, dia ambil berkat. Nabi tuan-tuan antara sifat Nabi, Nabi kalau salam, Nabi tak akan lepaskan urutan. Nabi kalau salam, Nabi tengok wajah orang yang Nabi salam. Nampak tak cara Nabi kontak dengan sahabat? Cara Nabi berinteraksi dengan sahabat. Allah Akbar. Budak kecil tuan-tuan dapat salam Nabi, tangan tak nak basuh. Nampak tak? Sekarang punya zaman kan, ustaz, ulama kalau boleh tak nak jumpa orang. Kan, melainkan ceramah besar-besar ratus-ratus ribu tu kita faham lah. Kan, kadang-kadang ulama-ulama kita yang datang digerumuni oleh ramai orang, mereka mungkin terasa penat, keselamatan dan sebagainya. Tapi kita ustaz-ustaz datang masjid, rai orang. InsyaAllah, supaya kita dapat sebarkan kebaikan. Supaya kita dapat sebarkan kasih sayang. InsyaAllah. Kan, salam, kita jumpa. Nampak tak kan? Suatu kita solat, bau bertemu bau. Dulu kita semua bising. Sebab apa? Tak boleh jumpa bau dengan bau. Sebab apa? Nanti COVID-19 tersebar. Walaupun tak pernah terbukti secara saintifik perkara itu. Tak pernah ada mana-mana saintis. Kita cabar mana-mana saintis. Buktikan kalau bau bertemu bau, maka penyakit tersebar. Kalau itu berlaku, Nabi takkan buat dah. Sebab Nabi bin sayang. Nabi sayang umat lebih daripada Nabi. Nabi sayang umat tu lebih daripada bapa dan mak sayang anak dia. Faham tak? Faham ke faham ni? Nabi punya sayang umat dia lebih daripada mak kamu sayang kamu. Adakah Nabi nak zalim kita? Bau bertemu bau. Kan? Boleh sebarkan penyakit. Tapi kita tiba-tiba sebarkan satu perkara yang Nabi tak pernah sebarkan. Jangan bertemu bau dengan bau. Jarakkan 1 meter, 2 meter. Kan bagus jarak 1 kilometer. Kan lagi bagus. Nampak? Jarakkan. Sebab kalau bertemu, kau ingat udara ni apa? Bodoh ke? Engkau jarak macam mana pun udara akan sampai kat orang sebelah ke? Engkau ingat? Faham? Faham tak? Allahu Akbar. Udara ni akan sampai mana-mana pun. Faham tak? Allahu Akbar. Nampak tak kita? Sebab itulah kita sedang merosakkan iman kita kalau tak berhati. Pergi belajar sementara ada peluang. Tak lama lagi. Kalau takut besok datang balik PKP, datang balik entah apa virus. Takut besok datang pula virus anaconda ke, anak kota ke, anak desa ke, entah apa nama kan. Datang dah tak boleh keluar lagi, dah tak boleh masjid. Besok akan datang takut-takut itu yang terakhir. Kemudian perang, habis. Tak boleh pergi masjid langsung. Allahu Akbar. Di negara lain, orang Palestin ni tuan-tuan nak pergi Masjid Al-Aqsa, kena bunuh pun sanggup. Kena tembak pun sanggup demi nak pergi masjid. Kita, satu peluru pun tak sampai. Allah, malah kalau ada cabutan bertuah kau, pelik betul. Ada cabutan bertuah pula. Kau datang masjid secara tak ada cabutan bertuah hujung bulan nanti. Dapat basikal, dapat kereta, dapat rumah. Wow. Nampak tak? Itu pun tak tarik perhatian orang nak datang. 40 tahun, 30 tahun orang alik pergi pejabat, tapi tak pernah datang masjid. Tak malu ke kita dengan Allah? Tak segan ke kita dengan Allah? Tak rasa berdosa ke kita dengan Allah? Wallahu alam. Next. Daripada TikTok Dira. Assalamualaikum Pak Riz. Macam mana nak buat hati tenang lebih ingat pada Allah? Hati tenang. Faskuruni askurkum. Siapa ingat Allah, Allah ingat dia. Tenang hati kita. InsyaAllah. Siapa ingat Allah? Satu Nabi ajar apa doa.
Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku untuk ingat engkau. Siapa-siapa yang sentiasa ingat Allah, maka hati dia tenang. Nampak tak? Siapa-siapa yang sentiasa bersyukur pada Allah, hati dia tenang. Siapa-siapa memperelokkan ibadah dia, hati dia tenang. Nampak tak? Nabi dah bagi kita formula head to tail, tuan-tuan. Semua benda Nabi dah lengkapkan. Kemudian Abang kata, ya Rasulullah, kau baliklah. Baru Nabi balik. Nabi tak tinggalkan jalan separuh. Nabi tak tinggalkan kita sebahagian lagi rahsia. Tak. Nabi telah lengkapkan, telah sempurnakan tugasan Nabi. Satu Nabi lagi tahu. Dalam kutubah terakhir Nabi, Nabi telah sempurnakan tugasan dia. Maka bagi sahabat-sahabat yang perasan Nabi, mereka sedih. Mereka sedih. Sebab Nabi keluarkan kenyataan tu. Bermakna mereka tak akan jumpa Nabi lagi. Allahu Akbar. Nampak tak? Jadi kita kalau dekat dengan ulama-ulama hadis, kalau kita belajar hadis, kalau kat masjid, kat surau, ada ustaz hadis, belajar tuan-tuan. Sebab itulah formula nak menang di dunia. Nak menang ke akhirat. Saya konon-kononnya seorang guru usahawan. Saya boleh tolong anda untuk jadi seorang usahawan berjaya. Tapi saya tak boleh jamin anda berjaya. Saya boleh bagi anda ilmu, tapi belum tentu ilmu tu bermanfaat. Ilmu tu betul-betul boleh. Sebab ilmu ni jatuh pada orang ni lain. Jatuh pada orang lain. Panadol, obat sakit, apa pun sakit, kemoterapi. Ada orang buat kemoterapi, kanser dia baik. Sebagian besar tak jadi. Nampak tak? Tapi bab akidah, hadis Nabi, formula Nabi, jatuh pada siapa pun jadi. InsyaAllah. Jatuh pada siapa pun jadi. InsyaAllah. Janji Nabi yang sebut. Nabi yang lafazkan. Ya, yakin khafa bil yakin. Yakin. Engkau buat sekali, lepas tu kau kata, kenapa tak turun ni? Allah Akbar. Apakah doa paling cepat Allah bagi? Apa dia? Apa doa paling cepat Allah bagi? Ni saya ambil pun kat media sosial ni. Apakah doa paling cepat Allah bagi? Doa apa? Doa makan ya. Lepas doa dapat makan. Cepat dapat. Kan? Lepas doa dapat makan terus. Nampak? Kau kata doa Allah bagi lambat. Kau baca doa makan. Mana ada orang baca doa makan dalam kereta, tapi tak makan apa-apa? Kau makan, kau nak nampak makan. Kau makan. Baca doa tu dapat makan. Nampak? Itu pun kau tak nampak Allah. Betapa kasih sayangnya Allah pada kita. Nampak tak? Ini tugas kita kan. Sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. 5 minit. 1-8 minit. Dah isyak pula Zuhur. Kan? Saya kena berhenti. Sahabat 24 dan 12. Kan? Sahabat-sahabat saya di TikTok. Nampak tak baris motivasi kat atas tu? Nampak tak baris motivasi atas tu kan? Tekan ada 2 nombor telefon kat situ. Boleh PM, boleh WhatsApp kat mana-mana nombor telefon tu. Boleh contact kita. Kan? Sama juga kat ni. Medium ni. Anda boleh dapatkan nombor telefon direct. Kat sini nombor telefon direct. Okey, saya nak undur diri. Rasa cukuplah untuk hari ini. Segala-galanya kan Allah. Apa yang ada pada kita melainkan Allah. Nampak tak ada apa yang nak dibanggakan dengan dunia ni. Nampak tak? Segala-galanya yang kita bina, sebesar mana empayar, dia akan ditinggalkan. Besar empayar Osmaniyah, akhirnya lenyap, akhirnya tewas. Hebat tentera-tentera Islam di bawah kepimpinan Islam, akhirnya Rom dan Parsi tewas. Tapi kekuatan itu juga lenyap akhirnya. Andalusia satu kebanggaan pada orang Islam, akhirnya ditewaskan dengan kelompok kecil manusia yang menunggu kelemahan umat Islam, kelemahan kepimpinan Islam. Hari ini kita banyak kelemahan. Di sana sini ada banyak kelemahan. Mari kita tutup setiap kelemahan itu kembali pada Allah. Mari kita tutup setiap kelemahan itu kembali kepada masjid. Dengar ceramah agama, solat jemaah bersama-sama, jaga tahajud, jaga solat subuh berjemaah. InsyaAllah kita akan menang. Itu semua formula Nabi. Bukan formula baru. Bukan baru dicipta semalam. Bukan dicipta oleh mentor-mentor. Tapi telah pun dilafaz oleh Nabi SAW semasa hayat Nabi SAW. Apa Nabi kata kutubah terakhir? Taraktu fikir anta di lumah tamasatun lima kita bawa wasunata Rasulillah. Nabi kata apa? Dan 2 perkara ni kau jaga, kau akan selamat. Kau nampak tak? Formula senang je. 2 perkara. Kita bawa wasunata Rasulillah. Siapa pegang 2 perkara ni akan selamat dunia akhirat. Tidak akan sesat sampai bila-bila. 2 perkara ni lah yang kita tinggalkan. Nabi tinggalkan untuk kita, kita tinggalkan selama Quran dan hadis. Allah Akbar, sedih. Anak kita sampai form 5 tak khatam Quran. Anak kita sampai form 5 tak habis baca Quran. Allah Akbar. Anak kita sampai form 5 nak peksa tahun ni, terpaksa tinggalkan kelas pengajian Al-Quran ni sebab nak bagi laluan SPM. Nampak tak sedih? Seakan-akan Quran ini menjadi penyusah kepada anak-anak SPM. Seakan-akan Quran ini menyulitkan pelajar-pelajar SPM nak belajar.